وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dihormati Tuan Imam, panitia kuasa, muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rahmat, keampunan dan keredaannya. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, kita masih bicara tentang pengertian jihad. Dan kita sampai muka surat 7. Arti jihad sebagaimana yang definisikan oleh ulama, bazlul was'i wa taqati fil qital fi sabilillah bin nafsi aw muawanatun bimalin aw ra'yin aw lisanin aw takfirun suwadin aw ghairu zalik. Itu pengertian jihad. Ia bermaksud mencurahkan tenaga dan kemampuan. Artinya tuan-tuan, jihad ini kita curahkan sepenuh tenaga dan juga kemampuan kita, kekuatan kita dalam semua aspek, baik harta, baik tenaga, baik pikiran, maupun pengalaman, ilmu. Maka jihad yang kemuncaknya ialah korban nyawa untuk Islam. Dalam berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan nyawa, harta, memberi pandangan, pendapat, menyusun tentera dan sebagainya, maka itu adalah jihad. Jadi jihad, tuan-tuan, bukan sekadar ataupun dalam konteks berperang sahaja, bukan. Artinya jihad kita gunakan sepenuh tenaga kita, sepenuh pengalaman kita, dan juga kemampuan kita untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Jihad ini kita tumpukan tenaga kita sepenuhnya, 100%. Apa tujuannya? Ialah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad ini banyak, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini. Yang pertama, jihad melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada musuh yang terang-terangan ataupun secara sembunyi. Kemudian jihad untuk menegakkan kebenaran, jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Ini adalah jihad yang dikehendaki oleh agama. Jadi apabila, tuan-tuan, kita sebut jihad, maka kita gunakan keseluruhan
kemampuan yang ada pada kita. Mungkin tuan-tuan, seseorang itu dia mempunyai kelebihan berilmu, dia gunakan ilmunya untuk berjihad, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menentang segala kemungkaran. Itu mana jihad. Apabila tuan-tuan kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti tuan-tuan, kita jangan berjihad seperti melepas batu di tangga. Artinya kita guna kemampuan, kelebihan yang ada pada diri kita dengan tujuan satu sahaja, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai anugerah yang tak sama. Kadang-kadang ada di antara kita tuan-tuan, Allah anugerahkan ilmu, kita gunakan ilmu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pengalaman, kita gunakan pengalaman itu untuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita harta, kita gunakan harta untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala beri tenaga kepada kita, kita bantu tenaga kita. Jadi setiap pengorbanan kita dalam apa saja bentuknya, baik ilmunya, baik hartanya, baik pengalamannya, baik tenaganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaran pahala di sisinya. Dia boleh membawa seseorang itu mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Allah akan membalas dengan syurga yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tuan-tuan, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah satu jihad. Bagaimana jihad? Al-jihadu bin nafs, kita melawan nafsu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita banyak halangan-halangan yang ada di hadapan kita, seperti kita tuan-tuan nak cukupkan 5 waktu solat di masjid secara berjamaah, itu adalah satu jihad. Bukan semua orang mampu tuan-tuan, bukan semua orang mampu. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti dengan cara pengorbanan. Artinya dia akan tinggal segala kesukaannya apabila tiba waktu solat. Kadang-kadang tuan-tuan, ada di antara kita hobi dia berbagai tuan-tuan, hobi manusia berbagai. Ada di antara kita tuan-tuan, Allah bagi hobi suka masuk hutan. Ada grup, ada kumpulan Vitara, itu ada dekat jiran saya tuan-tuan. Dia masuk hutan, kadang-kadang 20 buah kereta Vitara masuk hutan, redah hutan, redah sungai, redah pelbagai tuan-tuan. Itu adalah satu daripada minat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada setiap manusia.
Tapi tuan-tuan, bagaimana dengan kita? Apakah kita datang ke masjid sesusah kita mengharungi hutan belantara, tidur dalam keadaan sejuk, dalam keadaan nyamuk, tapi mereka sanggup? Sebab apa? Minat. Ada orang suka memancing, dia sanggup dia mancing. Ada orang minat majlis ilmu, ada orang suka solat berjemaah di masjid. Berbagai manusia. Sebab itu tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan dirinya sedang untuk melakukan kebaikan, hasil daripada cetusan hatinya. Mudah tuan-tuan. Ya, bagi kita datang majlis ilmu, nak duduk dalam majlis ilmu, datang salat berjamaah, itu adalah satu kemudahan bagi orang-orang yang tertentu. Tetapi bagi setengah-setengah orang tuan-tuan, itu adalah satu perkara yang berat untuk datang majlis ilmu, untuk datang ke surau, ke masjid. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita melakukan sesuatu mesti dalam keadaan kesungguhan tekun. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kullu amalin an yutqinahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia suka kepada seseorang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan dalam keadaan tekun. Kita solat tuan-tuan, kita solat, artinya kita mesti melakukan solat dalam keadaan tekun, iaitu khusyuk. Ketika solat khusyuk, tekun. Bagaimana kita solat dalam keadaan tekun? Artinya solat yang kita lakukan itu dalam keadaan tamaknina, artinya bacaannya, rukuknya, sujudnya, semuanya itu adalah selari sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita. Tekun. Kalau kita tuan-tuan bekerja, kita mesti tekun. Maka itulah yang dituntut oleh agama. Ini dah jihad. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita buat sesuatu dalam keadaan sambil lewa, sampai bila pun kita tak akan percaya. Kita tidak mampu untuk mengubah kehidupan kita, dan kita tidak mampu untuk mengubah masyarakat kita kalau sekiranya kita melakukan sesuatu dalam keadaan sambil lewa. Nanti kita semayang sambil lewa, kita datang ke surau sambil lewa, bukan dalam keadaan tekun, maka inilah satu amalan yang tidak digalakkan oleh Islam. Jadi kita buat sesuatu dalam keadaan tekun, jihad. Ya, kita nak bangun malam tuan-tuan, jihad. Apakah kita mampu salat malam tiap-tiap malam? Kita mampu. Sedangkan itu adalah jihad. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, kita memperbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita seboleh-bolehnya. Kita solat malam tiap-tiap malam, sekalipun kita salat itu pada penghujung waktu subuh, walaupun penghujung, ya, mungkin dalam 15 minit, 20 minit untuk masuk waktu subuh, maka kita tetapkan diri kita supaya kita bangun waktu itu, dan paling kurang kita bertahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastikan solat subuh kita mesti berjamaah di masjid ataupun di surau pada tiap-tiap hari. Maka inilah yang dituntut oleh agama. Dan bukan semua tuan-tuan, bukan semua. Kadang-kadang kita
kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Jadi itu bukan satu daripada amalan jihad kita. Nah, kalau amalan jihad kita, tuan-tuan, kita tumpukan sepenuhnya. Kita salat subuh berjamaah pada tiap-tiap malam tanpa kita tinggal walaupun satu waktu. Walaupun satu waktu. Maka inilah yang dikatakan jihad dalam beragama. Maknanya kita beri tumpu sepenuh tenaga kita dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian jihad ini lebih tepat kerana merangkumi pelbagai jenis jihad yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi tuan-tuan, jadi jihad ini bukan sahaja kita berperang. Kerana di Malaysia ini, tuan-tuan, tidak ada ruang untuk kita berjihad dan tidak ada ruang untuk kita mengangkat senjata. Belum sampai waktu. Jadi bagaimana, tuan-tuan? Maka kita mesti ada niat dalam hati untuk syahid. Jadi sebelum kita syahid, tuan-tuan, kita mesti berjihad dalam aspek yang tertentu. Mungkin kita jihad mencari ilmu. Mencari ilmu adalah jihad. Berdakwah adalah jihad. Menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan, itu jihad. Jadi inilah yang dituntut oleh agama. Cuma kemuncak, tuan-tuan, kemuncak jihad adalah syahid. Kita korbankan nyawa. Jadi kita di Malaysia ni, tuan-tuan, belum tiba waktunya untuk kita berkorban nyawa. Kita jihad. Tenaga kita, pemikiran kita, ilmu kita, pengalaman kita, dan kesemuanya ini untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita nak ubah, tuan-tuan, ubah kehidupan kita daripada tidak berharta kepada berharta. Tidak salah, tuan-tuan. Kita cari harta. Untuk apa harta kita? Biar harta kita boleh membawa kita ke syurga. Kita mencari ilmu. Ilmu yang kita cari boleh membawa kita ke syurga. Tenaga kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, supaya tenaga yang kita curahkan untuk agama kita boleh membawa kita ke syurga. Itu adalah penghujung kehidupan kita, tuan-tuan. Penghujung penghidupan kita. Wa imma bil jannah wa imma benar. Sama ada ke syurga, sama ada ke neraka. Itu penghujung kehidupan manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi sebab itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keistimewaan, kelebihan untuk orang yang sanggup berkorban nyawa untuk Islam, tuan-tuan. Tapi jangan pula, tuan-tuan, kita tersalah jihad, ya, sebagaimana yang berlaku di Syria, tuan-tuan. Itu adalah satu kesilapan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita terlalu kejam bertindak sama ada pada musuh yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam. Tapi dalam sudut agama, tuan-tuan, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia dapat menangkap musuh, maka dia menjadi tebusan. Dia menjadi tebusan. Jadi ini adalah mencemarkan nama baik Islam. Mencemarkan nama baik Islam. Kadang-kadang, tuan-tuan, ini adalah
mainan musuh-musuh Islam. Barat menaja kumpulan yang bertopikan Islam, menggunakan nama Islam, tapi mereka bertindak luar daripada batas-batas agama yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat, tuan-tuan, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan keistimewaan orang yang syahid. Orang yang syahid. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu sangka bahawa orang yang mati syahid itu mati. Tidak mati. Bal ahya, dia hidup. Inda rabbihim, dalam ayat lain, inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makan kepada orang yang mati syahid. Sebab itu, tuan-tuan, apabila seseorang itu mati syahid, diharamkan mandi, diharamkan kapan, diharamkan sembahyang, sebab dia hidup, dia tidak mati. Maka ini adalah satu keistimewaan yang Allah beri kepada syuhada. Walaupun pengertian syuhada ini ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kemuncak syahid ialah syahid dunia dan syahid akhirat. Inilah ya kemuncak kemuliaan, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lisyahid fi ihtisab, bagi orang yang mati syahid ini beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu dzambahu fi awwali daf'atin min dammi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan semua dosanya apabila gugur setitik darah ke bumi. Orang yang syahid gugur setitik darah ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan semua dosanya. Nilai setitik darah, tuan-tuan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan semua dosa. Maka inilah, tuan-tuan, harapan kita, permohonan kita, permintaan kita setiap kali selepas daripada kita solat, kita mohon ampun. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Artinya, tuan-tuan, dosa kita ini dapat dihapuskan dengan pelbagai cara. Yang pertama, dengan cara kita berwudu, Allah hapuskan dosa kita. Setiap titisan air itu digugurkan bersama dosa. Artinya, tuan-tuan, dari sudut syara, dari sudut syara, kita dituntut berada dalam keadaan wudu sepanjang masa. Tapi ini yang kita tak mampu, tuan-tuan. Dalam keadaan apa saja, kita nak pergi pasar, kita berwudu, berarti kita dalam keadaan suci dan sentiasa mendapat pahala dan mendapat pengawasan daripada para malaikat. Kita nak pergi pasar, ambil wudu. Kita nak keluar rumah, ambil wudu. Kita nak tidur, ambil wudu. Walaupun kita tidak salat, walaupun kita tidak salat, supaya kita, orang Islam ini, berada sepanjang masa dalam keadaan wudu. Ini kita tak mampu, tuan-tuan. Mungkin beberapa individu
mampu untuk melaksanakan perkara ini. Ini adalah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tuan-tuan sepanjang masa berwudu, batal wudu, ambil wudu. Batal wudu, ambil wudu. Walaupun bukan untuk menggunakan salat, supaya berada dalam keadaan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tuan-tuan, kita tak mampu. Kita tak mampu. Kita berwudu tidak. Nak salat saja. Lepas itu tak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia nak tidur, dia berwudu. Maknanya tidur dalam keadaan dipenuhi dengan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yujaru min azabil qabr, terlepas daripada seksa kubur. Terlepas daripada seksa kubur, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Kita minta Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita daripada seksa kubur. Inilah tuan-tuan. Jadi bagi orang yang syahid, Allah lepaskan daripada seksa kubur. Yang ketiga, wa yura maq'adahu fil jannah. Allah memperlihatkan kepada orang yang syahid sebelum roh berpisah daripada jasadnya, Allah tunjukkan dan Allah melihat tempatnya dalam syurga. Allah dapat gambaran dan Allah tunjukkan, ini tempat bagi orang yang syuhada, bagi syahid. Kemudian wa yad'u bi ra'sihi tajun minal yaqut khairun minad dunya wa ma fiha. Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas kepalanya mahkota yang diperbuat daripada batu yakut, nilainya lebih mahal daripada dunia dan segala isi buminya. Nilai mahkota. Jadi kalau sultan tuan-tuan dia ditabalkan, dia mesti ada mahkota. Ini nak ditabalkan sultan Perak. Berapa kali tabal begitu kita, 5-6 kali bertabal, macam-macam tuan-tuan. Dan itu adalah satu lambang kebesaran, lambang kebesaran, kemuliaan sebagai seorang raja. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi penghormatan kepada syuhada dengan memakai mahkota. Inilah besarnya tuan-tuan ganjaran bagi orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzawwaju isnin wa sab'in min hurul 'ain. Allah Subhanahu wa taala akan kahwinkan dengan 72 orang bidadari di akhirat. 72 orang bidadari. Jadi tambah dengan isteri kita 73. Ini tuan-tuan, inilah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akhirnya wa yusfa'u 40 min aqribaihi. Allah Subhanahu wa taala memberi kuasa syafaat kepada keluarganya seramai 40 orang daripada azab neraka, bawa pada syurga. 40 orang keluarga bagi orang yang syahadat. Ini adalah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kita walaupun kita
kita tidak mati syahid, kita mesti niat untuk mati syahid. Mesti ada dalam diri kita untuk syahid. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Fathiyah Khan. Syekh Fathiyah Khan dia sebut, tuan-tuan, 5 matlamat hidup orang mukmin. Mesti ada 5 matlamat hidup bagi seorang mukmin. Apa Fathiyah Khan kata? Yang pertama, Allahu ghayatuna. Allahu ghayatuna. Allah itu matlamat hidup kita. Allah itu. Kita mesti cinta Allah. Kita melakukan sesuatu kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah. Maka inilah yang disebut oleh Fathiyah. Kita buat apa? Kerana Allah. Buat ibadat kerana Allah. Kita berjuang kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah. Maka inilah sifat bagi orang mukmin. Ini tuan-tuan. Jadi ada setengah-setengah ulama, tuan-tuan, setengah-setengah ulama mengatakan bahawa setiap orang mukmin mesti ada dalam pemikirannya 5 perkara. Ada ulama memberi peringatan kepada kita 5 perkara yang mesti ada dalam ingatan dan pemikiran seorang mukmin itu. Yang pertama kata itu, tuan-tuan, apa dia kata? Mencintai ibu bapa. Mencintai ibu bapa, anak dan isteri. Ini, tuan-tuan, mesti ada dalam pemikiran kita. Ingat ibu bapa kita. Bagaimana pengorbanan ibu bapa kita terhadap kita, tuan-tuan. Kita lihat masyarakat hari ini, ada di antara mereka, tuan-tuan, tak peduli dengan ibu bapa dia. Dalam akhbar, tak silap saya dalam 3-4 hari lepas, dalam Metro, ada seorang anak, dia tidak melihat ibu bapanya 27 tahun kerana kecil hati dengan ibu bapa. Bagaimana boleh berlaku, tuan-tuan, seperti ini? Bagaimana kita sebagai seorang anak boleh berkecil hati dengan ibu bapa kita? Kerana apa? Kerana layanannya tidak baik kepada kita. Tapi kita sebagai anak, tuan-tuan, maka kita tidak boleh bersikap memberi layanan yang tidak baik kepada ibu bapa kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Allah sebut orang yang kedua yang mesti kita berbuat baik ialah ibu bapa kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sembah Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Mengapa, tuan-tuan, Allah kaitkan nama dia dengan ibu bapa? Artinya, sesiapa yang derhaka kepada ibu bapa, dia tidak akan beroleh keredaan daripada Allah, dan dia tidak akan masuk syurga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ridallah ridal walidain. Keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa. Kita ada ibu bapa kita. Jadi bagaimana kalau ibu bapa kita sudah tiada? Bagaimana cara untuk kita berbuat baik? Cara untuk kita berbuat baik ialah dengan cara kita berdoa setiap waktu kepada ibu bapa kita. Kita angkat tangan doa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Kita Allah ampunkan. Maka inilah, tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi SAW yang kita biasa dengar.
idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang sentiasa mendoa kesejahteraan ibadah setiap solat. Selepas solat sunat, mungkin tuan-tuan kadang-kadang imam terpapas, dia doa. Nah, kita boleh faham, ada kadang-kadang imam dia tak doa untuk ibu bapa. Kita boleh faham. Kalau kita doa, kita solat sunat. Lepas solat sunat, kita angkat tangan kita, doa khusus untuk diri kita, keluarga kita, ibu bapa kita, dan semua orang Islam, sama ada hidup ataupun mati. Maka inilah tuan-tuan yang dituntut oleh agama. Mesti ada ingatan dalam pemikiran kita, ialah kasih kepada ibu bapa kita. Yang kedua, mesti ada, kata para ulama, tuan-tuan, saya baca dalam satu buku, dia kata hubbul Quran, cinta Al-Quran. Kita cinta Al-Quran. Bagaimana kita cinta Al-Quran? Qiraatul Quran wa tadabbur wa amalu. Kita baca Al-Quran sambil kita memahami dan kita tadabbur maknanya, pengertiannya, dan kita beramal dengan tuntutan Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Bukan setakat kita baca, tuan-tuan, kita memahami apa arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dah lama kita baca Al-Quran, tapi sebaik-baiknya kita baca Al-Quran dan kita memahami maknanya. Kemudian ada terjemahan, kita tengok terjemahan, walaupun tanpa huraian, tafsiran ataupun penerangannya, tapi kita faham secara makna umum. Ini adalah di antara arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kerana kita tidak memahaminya, sebab itu timbul masalah ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yakin kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tidak menjiwai, kerana kita tidak memahami apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Al-Quran. Jadi kita kena baca lah, tuan-tuan. Kita kena baca, kerana Al-Quran itu adalah barakah. Kemudian katanya yang ketiga ialah kita bercita-cita untuk melihat Kaabah. Kita bercita-cita untuk melihat Kaabah, tuan-tuan. Artinya sama ada kita mengerjakan haji ataupun umrah. Bukan sedikit, tuan-tuan, orang yang mampu tetapi tidak mengerjakan haji. Ramai orang yang mampu dari sudut ekonominya, dari sudut fizikalnya, tetapi belum mengerjakan haji. Sekarang ini, tuan-tuan, dia punya kesusahan untuk kita mengerjakan haji begitu sukar. Kalau kita daftar tahun ini, tuan-tuan, 60 tahun lagi kita dapat pergi haji. 60 tahun. 60 tahun lagi. Nah, itu waktu. Tetapi kita ada niat untuk mengerjakan haji. Kalau sekiranya kita daftar, kita tak mampu kerana sebab-sebab yang tertentu, maka kewajipan untuk kita mengerjakan haji terlepas daripada tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok kalau kita berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada jawapan, kita ada niat untuk mengerjakan haji. Cuma kita tak mampu untuk mengerjakan haji kerana kakangan, susunan orang yang berhak untuk mengerjakan haji terlebih dahulu. Jadi sepatutnya, tuan-tuan, kita utamakan untuk mengerjakan haji. Kita letak itu adalah amalan yang kita
perlu utamakan. Kemudian tuan-tuan, yang kelima, yang keempat, hubbur Rasul. Kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasul. Dan yang kelima adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Fathiyakan Allahu ghayatuna. Allah itu matlamat hidup kita. Apa yang kita buat kerana Allah. Kita berkahwin kerana Allah. Kita mencari ilmu kerana Allah. Kita beribadah kerana Allah. Kita mencari rezeki kerana Allah. Apa saja yang kita buat, tuan-tuan, kita cuba untuk didik diri kita, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Fathiyakan, war rasul qudwatuna. Rasul itu adalah ikutan kita. Rasul adalah ikutan kita. Kita, tuan-tuan, adalah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita adalah ikutan kita dalam semua aspek, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik tutur katanya, mestilah berlandaskan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membawa rahmat dan juga membawa keberkatan, membawa hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal Qur'an dusturuna. Al-Quran itu adalah cara hidup kita. Al-Quran itu cara hidup. Ikut Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah, kertas kerja Allah Subhanahu wa taala yang Allah turun kepada kita. Kemudian yang akhir, kata Fathiyakan, Asy-syahid asma'u amanina. Asy-syahid asma'u amanina. Syahid itu adalah cita-cita kita. Kita mesti niat, tuan-tuan. Walaupun kita tidak syahid, kita mesti niat Allah Subhanahu wa taala beri pahala kerana pengorbanan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, definisi ini juga tidak mengkhususkan jihad dengan berperang dengan golongan kufar sahaja. Tujuannya supaya ia dapat mencakupi dan memerangi setiap peperangan kepada orang-orang yang lari daripada syiar yang besar, yaitu seperti solat, zakat. Jadi tuan-tuan, mana jihad ini bukan sahaja berbentuk peperangan, tetapi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jihad juga kita mesti tegakkan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menentang golongan yang enggan membayar zakat, yang ingkar membayar zakat, tuan-tuan. Kerana berlaku selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan sahabat Nabi, dia mengatakan bahawa zakat itu hanya wajib dikeluarkan ketika baginda masih hidup. Selepas baginda wafat, maka sudah tidak wajib mengeluarkan zakat. Maka disinilah Abu Bakar telah memerangi kumpulan ini, yang disebut dalam sejarah yang dikatakan golongan riddah, golongan yang murtad. Kerana apa? Kerana mereka ingkar tentang hukum wajib berzakat. Inilah di antara pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ataupun pengharaman riba, itu juga jihad. Riba, tuan-tuan, riba yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi masih ada di antara kita yang mengamalkan riba dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk pengurusan
pembelian rumah, pembelian kenderaan, ataupun keperluan hidup kita berasaskan riba. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala mengisytiharkan perang terhadap orang yang mengamalkan riba. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, kamu mesti tinggal urusan hidup dengan mengamalkan riba. In kuntum mu'minin, kalau sekiranya kamu benar-benar orang mukmin. Kemudian ayat Allah sebut sebagai fa illam taf'alu, kalau sekiranya kamu tidak halal amal riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka aku isytiharkan perang ke atas kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, riba ini bukan sekadar melibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak, bukan sekadar itu. Bahkan ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebut, allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ia bermaksudnya, sesiapa pada masa hidupnya mengamalkan riba, la yaqumuna, dia akan dibangkit dari kuburnya seperti orang gila, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergaul-gaul seperti orang gila. Qalu innamal bay'u mithlu riba, kerana mereka mengatakan bahawa jual beli sama dengan riba. Tak ada di situ. Sedangkan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha, sesiapa yang mendapat peringatan ini berhenti, kata Allah. Nah, kalau kita sebelum ini tuan-tuan, kadang-kadang kita beli kenderaan riba, kadang-kadang kita beli kelengkapan rumah kita riba, beli rumah riba, banyak. Apa Allah kata? Fantaha, berhenti. Jadi kalau kita amalkan benda-benda itu sekarang, Allah kata fantaha, berhenti. Falahu ma salaf, maka aku ampunkan urusan kamu yang lalu aku ampunkan. Wa man 'ada, kata Allah. Tetapi jika peringatan ini sampai kepada kamu tetapi kamu teruskan, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ini bahaya untuk riba. Menghapuskan riba adalah satu jihad. Dan kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jihad. Sebab untuk menyelamatkan manusia daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zina. Zina, tuan-tuan, artinya kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu jihad. Bagaimana kita nak halal manusia jangan berzina, jangan manusia minum arak, jangan manusia mencuri, jangan manusia merompak, jangan manusia membunuh. Ini adalah satu jihad, tuan-tuan.
Jadi kita nak tegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, mesti jihad. Sebab apa jihad? Sebab musuh itu datang daripada segenap ruang, datang daripada orang Islam. Orang Islam pun, tuan-tuan, dia tak nak hukum. Dia tak nak hukum. Ini yang masalah. Sebab apa? Dia tak nak, bukan dia tak nak. Hilang undi.